Okey, murid-murid. Okey, sekarang cikgu akan terangkan. Kepada murid-murid cikgu semua. Cikgu terangkan apa? Iaitu tanda-tanda awal kedatangan haid. Tanda-tanda awal kedatangan haid. Okey, haid ni kita dah tahu dia hanya akan mengalaminya ialah wanita. Wanita dan inilah pelajar-pelajar perempuan. Okey, pelajar-pelajar lelaki pun bukan bermakna kita lelaki, pelajar-pelajar lelaki, cikgu pun sebagai lelaki, kita tak perlu tahu. Kita kena tahu sebagai ilmu pengetahuan untuk kita. Jadi cikgu nak semua tumpukan perhatian lah. Okey. Sekarang apa cikgu akan cakap ialah tanda-tanda awal kedatangan haid itu. Okey, tanda-tanda awal kedatangan haid yang pertama ialah peningkatan nafsu makan. Berlakunya peningkatan nafsu makan kita. Bila haid, bila seorang wanita itu sudah hampir masanya untuk dia datang haid, dia akan mula rasa lapar dan ingin makan macam-macam lah. Dia nak makan macam-macam. Jadi dia susah untuk dia kawal nafsu makan dia bila dah hampir waktu untuk dia datang haid ni. Dia bukan sahaja makan satu rasa, bukan rasa manis saja. Dia teringin rasa segala jenis rasa lah. Daripada rasa manis sampailah rasa pedas. Semua jenis makanan lah, kategori makanan dia teringin nak makan. Jadi bila dah keluarnya darah haid ni, okey, nafsu makan ni bila dah keluar darah haid, nanti dia akan mula perlahan-lahan akan hilang lah. Dia akan kembali normal balik. Kita dah tak rasa dah macam sebelum datang haid. Kita rasa nak makan macam-macam, kita jadi tak boleh nak kawal. Okey, itu ialah tanda yang pertama. Tanda yang kedua ialah perut rasa kembung. Perut kembung. Tanda awal nak datang haid ni pada pelajar perempuan, perut kita akan rasa kembung. Okey, tanda dia bila bukan rasa kembung disebabkan oleh kita kamu makan banyak, kamu minum banyak, tapi dia berlaku perut kita rasa kembung ni sebab berlakunya perubahan hormon dalam badan kita. Jadi lebih bagus sekiranya awak tahu yang awak ada masalah gastrik. Pada awal awak memang ada masalah gastrik. Jadi bila awak ada masalah gastrik ni, bila nak datang haid nanti, awak akan rasa sakit perut tu akan lebih sikit lah. Sebab awak ada masalah gastrik dalam badan. Jadi itu ialah tanda yang kedua, iaitu perut rasa kembung, perut menjadi kembung. Okey, kita pergi kepada tanda yang ketiga. Apa dia tanda yang ketiga? Tanda yang ketiga ialah naik jerawat di bahagian muka. Berlakunya bila awak nak datang haid ni, jadi awak janganlah terkejut. Awak jangan terkejut tiba-tiba muka awak naik jerawat. Jadi bila naiknya jerawat ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh hormon progesteron dalam badan yang boleh mencetuskan peningkatan pengeluaran sebum. Okey, sebum yang terkumpul ni boleh menyumbat di ruang-ruang pori dan menyebabkan jerawat muncul lah. Menyebabkan jerawat naik di bahagian muka kita. Jadi itu perkara yang normal lah bila awak bila setiap perempuan nak datang haid, dia akan naik jerawat di bahagian muka dia disebabkan perubahan hormon ni lah. Okey, itu ialah tanda-tanda awal yang ketiga. Kita pergi satu-satu. Okey, sekarang kita pergi kepada tanda-tanda awal haid yang keempat. Apa dia tanda-tanda haid awal yang keempat? Iaitu emosi tidak stabil. Emosi kita bila kita dah hampir nak datang haid, perempuan ni ataupun wanita ni dia boleh menjadi sangat sensitif lah. Kita akan jadi sangat sensitif sehinggakan tahap sensitif je ni, bila dia akan jadi mudah rasa sakit hati, dia akan jadi mudah sedih, dia akan
rasa cemas, dia akan mudah rasa gembira. Walaupun benda tu benda yang menyebabkan dia rasa begitu hanya sekecil-kecil benda, sekecil-kecil perkara. Contohlah, cikgu bagi contohlah bila dia nak rasa dia nak datang haid ni, tiba-tiba awak kita lelaki, cikgu sebagai seorang lelaki, tiba-tiba cikgu terlanggar seorang perempuan. Cikgu terlanggar, macam cikgu berjalan, cikgu selisih yang cikgu terlanggar. Tapi kalau perempuan tu nak datang haid, cikgu mungkin bila cikgu langgar tu boleh menyebabkan emosi dia tak stabil. Dia boleh jadi marah tiba-tiba. Walaupun benda tu kecil je, cikgu hanya terlanggar, cikgu tak sengaja. Tapi itulah dikatakan emosi dia tak stabil. Benda kecil boleh menyebabkan dia rasa macam tu. Okey. Itu ialah tanda yang keempat tadi. Sekarang kita pergi tanda yang keberapa? Kelima. Kita pergi tanda awal datang haid yang kelima, iaitu insomnia. Apa insomnia ni? Kan? Kita tertanya-tanya, apa dia insomnia? Mesti kamu tertanya-tanya juga kan? Okey, insomnia ni ialah satu penyakit sukar untuk tidur. Walaupun kamu tak minum minuman yang berkafein. Faham? Maksud minuman yang berkafein ni, contoh kamu tak minum kopi. Kamu tak minum kopi pun, tapi kamu jadi susah nak tidur. Itulah itulah penyakit insomnia. Dia insomnia ni adalah simptom PMS yang sering dialami oleh setengah wanita lah. Bukan semua wanita mengalami. Dia sesetengah wanita. Dia walaupun perempuan ni dia rasa penat, tapi dia tak rasa nak tidur, dia tak rasa mengantuk. Tapi benda ni awak jangan risau, benda ni hanya sementara. Bila awak dah mula datang haid nanti, ini tanda awal. Bila awak dah datang haid nanti, rasa dia akan kembali normal balik. Dia kitaran tu akan kembali normal balik. Awak akan mula rasa mengantuk, awak akan mula rasa letih. Jadi awak jangan risaulah. Jadi tanda-tanda yang cikgu bagi tahu ni, yang tanda cikgu bagi tahu 4 sebelum tadi, dan tanda yang kelima ini iaitu insomnia, dia bukan kita akan mengalami kesemuanya ini. Jadi awak jangan risau. Tak apa. Okey, itu tadi tanda yang kelima cikgu ceritakan. Sekarang kita pergi tanda yang keenam. Apa dia tanda yang keenam? Tanda yang keenam iaitu sakit kepala. Awak mula merasa sakit di bahagian kepala. Awak mula rasa migrain, sakit kepala lah cikgu. Tiba-tiba rasa sakit kepala, tiba-tiba rasa pening. Jadi dia tanda sakit kepala ni, dia bila awak sakit kepala, bila awak rasa pening ni, dia disebabkan oleh faktor hormon lah benda ni. Faktor hormon, iaitu dari segi bahasa sainsnya, cikgu boleh ceritakan hormon serotonin di bahagian dalam otak kita, dia terganggu oleh hormon estrogen yang meningkat sebelum datang haid. Dia sebelum kita datang haid, hormon ni dia meningkat dalam badan kita. Jadi akibatnya apa? Akibatnya wanita ni akan mengalami sakit kepala ataupun migrain di bahagian kepala, jadi pening. Dia tiba-tiba dia rasa dia nak datang haid dah ni. Dia rasa bila dia rasa pening, dia dah tahu yang dia akan datang haid dalam tempoh masa yang terdekat. Okey, keadaan PMS ni lah, dia boleh mencetuskan rasa migrain lah pada setengah wanita, bukan semua akan mengalami migrain. Jadi cikgu nasihatkan, bila awak mengalami sakit kepala ni, bila awak mengalami migrain, awak mengalami pening ni, awak janganlah minum minuman yang berkafein. Minuman berkafein ni apa tadi cikgu cakap? Contohnya apa? Minuman kopi lah contohnya. Sebab dalam kopi ada kafein. Jadi janganlah awak minum minuman yang berkafein. Awak rasa kalau awak minum minuman kopi ni, awak boleh mengurangkan rasa sakit kepala yang awak alami tu. Tidak.
eloknya awak ambillah Panadol. Ubat yang mudah iaitu Panadol. Awak boleh dapat di kedai, di farmasi, belilah ubat Panadol. Paracetamol lah kalau bahasa ubatnya. Okey. Tadi ialah tanda yang keberapa? Tanda yang ke-6. Okey, sekarang kita pergi tanda yang ke-7. Okey, apa tanda yang ke-7 pula? Tanda yang ke-7 ialah cirit-birit. Awak rasa cirit-birit bahagian perut ni. Aduh, sakitnya, sakit cirit-birit. Awak jadi sakit perut lah. Macam gastrik tapi ni cirit-birit. Jadi apa yang menyebabkan awak berlakunya cirit-birit ni sebelum awak nak datang haid, dia disebabkan oleh satu bahan dalam badan kita iaitu prostaglandin. Itu bahasa sains ni lah. Jadi bahan ni dia mencetuskan apa? Dia mencetuskan pengecutan di bahagian rahim perempuan dan bahagian ususnya sehingga dia mengalami masalah perhadaman. Jika dia paras prostaglandin ni terlalu banyak, dia boleh menyebabkan berlakunya masalah perhadaman. Dia menyebabkan berlakunya pengecutan di bahagian apa tadi? Bahagian rahim dan bahagian usus. Jadi cikgu nak nasihat para wanita, perempuan, pelajar perempuan, berhati-hati. Okey, tahap prostaglandin yang tinggi, yang terlalu tinggi ni juga boleh boleh juga dia menyebabkan meningkatkan kesakitan semasa awak datang haid nanti. Kalau bahan prostaglandin ni tinggi sangat dalam badan, nanti bila awak datang haid awak akan rasa sakit lagi. Jadi itulah cikgu pesan awak berhati-hati. Okey, tadi kita tanda yang ke-7 dah. Sekarang kita pergi tanda yang ke-8, iaitu tanda yang terakhir. Tanda yang ke-8, tanda-tanda awal kedatangan haid ini ialah bahagian bawah perut awak dan bahagian belakang akan mula rasa sakit. Awak akan mula bahagian bawah perut ni dan bahagian atas, bahagian belakang awak akan mula rasa sakit. Okey, bila gejala ini muncul, cikgu nak wanita ni, para pelajar wanita, pelajar perempuan perlu lebih peka bahawa yang hal-hal yang dirasakannya itu selama ni merupakan tanda haid akan datang. Okey, bila awak dah mula rasa sakit di bahagian bawah perut, lepas tu awak rasa sakit belakang. Sakit sangat belakang ni. Awak tak berdiri lama pun, tapi sakit belakang. Jadi tak boleh nak berdiri lama. Tak boleh nak berjalan lama. Itu ialah tanda awak akan datang haid. Saat lapisan rahim tu luruh menjadi darah haid, proses tersebut boleh menyebabkan rasa sakit dan memulas. Bila saat itulah proses tu berlaku, dia menyebabkan awak rasa sakit dan memulas di bahagian perut awak ni. Tapi rasa sakit tu taklah sampai terlalu parah. Tapi rasa sakit lah. Rasa sakit yang macam mana, cikgu tak tahu sebab cikgu tak pernah alami. Tapi cikgu boleh kata rasa sakit itu seperti awak mengalami gastrik lah. Seperti awak mengalami gastrik di bahagian perut. Jadi ingatlah, pelajar perempuan perlulah lebih peka. Okey, tadi itulah kesemua 88 tanda awal yang telah cikgu ceritakan, yang telah cikgu terangkan, tanda awal kedatangan haid. Bila awak nak datang haid, itulah tanda-tanda awalnya. Okey, cikgu ulang semula daripada 1. Kita ada 8 tadi. Kita ulang semula pada yang pertama tadi. Apa dia yang pertama? Yang pertama ialah berlakunya tanda-tanda awal? Berlakunya peningkatan nafsu makan. Awak jadi susah nak kontrol, susah nak kawal rasa makan. Awak jadi nak makan semua benda. Okey, yang kedua ialah apa tadi? Perut rasa kembung, perut kembung. Bukan sebab awak makan, bukan sebab awak minum terlalu banyak. Tapi disebabkan tanda awal awak datang haid. Okey, tanda awal yang ketiga ialah jerawat. Awak akan naik jerawat di bahagian muka. Jadi janganlah terkejut. Okey, yang keempat, tanda awal yang keempat ialah emosi tidak stabil. Itu ialah tanda awal yang keempat. Okey, tanda awal yang kelima ialah awak mengalami masalah insomnia. Bila awak mengalami masalah insomnia ni, masalah
ataupun masalah susah untuk kita tidur, maknanya itu adalah tanda awal untuk awak, tanda awal yang awak akan datang haid. Okey, tanda yang keenam tadi ialah tanda awak akan rasa sakit kepala, pening ataupun migrain. Awak tiba-tiba rasa migrain, rasa pening. Jadi itulah tanda awal. Okay, tanda awal yang ketujuh pula ialah yang seterusnya, cirit birit. Tanda yang ketujuh tadi, yang ketujuh cirit birit. Awak mengalami cirit birit, sakit perut. Jadi selepas tu tanda yang terakhir iaitu tanda yang ke-8, bahagian bawah perut awak dan bahagian belakang awak akan mula rasa sakit. Itu tanda-tanda awal kedatangan haid yang cikgu ceritakan. Ada 8 tanda. Jadi cikgu harap murid-murid cikgu dapat apa yang cikgu terangkan ni. Cikgu nak pesan awak kepada pelajar perempuan, bukan semua tanda-tanda 8 yang cikgu ceritakan ni, bukan 8 tanda ini awak akan alami sebelum awak datang haid. Hanya mungkin bagi awak, bagi seorang perempuan ni, dia akan mengalami masalah cirit birit. Dia akan seorang ni pula akan mengalami masalah sakit perut, sakit belakang tadi. Lepas tu akan mengalami ada yang akan mengalami masalah insomnia. Jadi bukan kesemuanya tanda-tanda ini awak akan alami, tapi kebanyakannya inilah tanda-tandanya lah. Jadi bila awak mengalami, ada awak rasa tanda-tanda, salah satu tanda yang cikgu ceritakan tadi, melebihi satu lah selalunya, maknanya tu awak akan datang haid dalam tempoh masa yang terdekat. Jadi itulah 8 tanda awal kedatangan haid.